Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nabi Ikwan bin Suhaimi, pemegang nombor Matrix di 202010925006. Okey, jadi hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah dan perkembangan sepak takraw, peraturan dalam sepak takraw, kemahiran dalam sepak takraw dan kategori dan peringkat yang dipertandingkan dalam sukan sepak takraw ini. Untuk sejarah dan perkembangan sepak takraw di Malaysia, sepak takraw berasal daripada sepak raga yang dimainkan menggunakan bola rotan dan bermain dalam bulatan. Permainan sepak raga menggunakan kepala dan kaki dan telah dimainkan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dalam buku sejarah Melayu yang bertajuk Sulalatul Salitin ada menceritakan tentang Raja Muhammad, iaitu putera kepada Sultan Mansur Shah Muhammad yang tertanggal tajaknya akibat terkena bola rotan yang ditenang oleh Tun Besar. Untuk panggilan sepak takraw di beberapa buah negara yang dahulu, di Malaysia dipanggil sebagai sepak raga, di Filipina dipanggil sebagai sipa, di Burma dipanggil sebagai kato, di Laos dipanggil sebagai cindun dan di Thailand dipanggil sebagai takraw. Indun takraw. Permainan sepak takraw yang ada sekarang merupakan adaptasi daripada permainan badminton. Pada tahun 1940-an, permainan ini telah dimainkan menggunakan jaring dan mengikut undang-undang seperti badminton. Undang-undang dan peraturan awal sepak raga jaring telah pun digubal dan disusun semula secara bertulis pada tanggal 15 April 1960 di Kuala Lumpur. Encik Hamid bin Maidin merupakan seorang yang diiktiraf sebagai pengasas dan pencipta sepak raga takraw oleh UMNO bahagian Jelutong, Cawangan Jalan Patani, Pulau Pinang. Sukan sepak takraw dipertandingkan buat pertama kalinya di peringkat antarabangsa pada tahun 1965 di sukan SIP yang telah diadakan di Malaysia. Sebelum jawatan kuasa pengelola sukan SIP menerima sukan ini, perbincangan hangat yang telah berlaku di antara wakil-wakil daripada Malaysia dan Singapura serta wakil-wakil daripada Thai dan Burma untuk membincangkan tentang nama permainan ini. Akhirnya, atas dasar sikap betul ansur, jawatankuasa pengelola sukan SIP telah memutuskan bahawa sukan ini diberi nama sebagai sepak takraw, iaitu gabungan daripada nama sepak dan takraw. Untuk undang-undang dan peraturan dalam sepak takraw ini dimainkan dengan 3 pemain, iaitu diwakili oleh apik kanan, apik kiri dan tekong. Takraw ini dimainkan dengan menimbang bola sebanyak 3 kali tanpa bola jatuh ke lantai dan perlu dikembalikan ke gelanggang pihak lawan setelah dilakukan 3 kali sentuhan. Untuk kiraan mata bagi permainan sepak takraw ini, mata kemenangan maksimum bagi setiap set ialah 21. Sekiranya kedua-dua tim itu terikat mata 20 sama, perbezaan dua mata ataupun mana-mana tim yang mencapai angka ke-25 dahulu dianggap sebagai pemenang untuk set tersebut. Dan permainan ini dilangsungkan sebanyak 2 set dan 2 minit rehat. Sekiranya kedua-dua tim itu terikat dengan mata 1-1, maka set tie break akan dimainkan dengan mata 21. Untuk memulakan permainan, pengadil akan membuat balingan shilling ataupun toss coin untuk menentukan siapa pasukan mana yang akan memulakan sepak mula terlebih dahulu. Untuk servis, setiap pasukan diberi 3 kali servis dan selepas 3 kali servis itu akan bertukar kepada pihak lawan dan seterusnya akan saling bertukar sehinggalah mencapai angka 21 ataupun angka kemenangan. Untuk kesalahan ataupun perkara batal dalam permainan sepak takraw ialah anggota badan terkena jaring ataupun tiang, menggunakan tangan, mengawal bola melebihi 3 kali sentuhan, apik kanan ketika membuat balingan, menyentuh ataupun mengangkat kaki, menyentuh garisan ataupun mengangkat kaki, tekong mengangkat kaki ketika membuat servis, dan mana-mana anggota badan melebihi jaring ataupun masuk ke pihak lawan. Untuk kemahiran dalam sepak takraw ini, kita mulakan dengan posisi tekong. Tekong ini ditugaskan untuk memasukkan bola
yang dibaling oleh apit kanan ke gelanggang pihak lawan. Tekong ni dia ada dua cara, iaitu tekong kuda ataupun tekong sepak sila. Tekong kuda ini selalu kita tengok di peringkat-peringkat yang tertinggi dimainkan oleh pemain-pemain. Dan tekong sepak sila ini ialah kemahiran asas bagi tekong yang bermain sepak takraw ini. Untuk posisi apit kanan pula, apit kanan ditugaskan untuk melambungkan bola ke tekong ketika sepak mula dan ditugaskan untuk mematikan bola ke gelanggang pihak lawan. Cara untuk mematikan bola oleh apit kanan ialah dengan cara roll spike ataupun sandbag. Roll spike ialah sepakan gulung dan sandbag ialah sepakan gunting. Di Malaysia, kebanyakan pemain apit kanan menggunakan sandbag untuk mematikan bola berbanding dengan roll spike. Untuk apit kiri pula, apit kiri ditugaskan untuk menjadi ketua pasukan, mengawal gelanggang dan pemain, serta melambungkan bola kepada apit kanan untuk mematikan bola tersebut ke gelanggang pihak lawan. Untuk kemahiran pertahanan pula, kebanyakan pemain akan menggunakan kepala, paha dan sepakan silau untuk mengangkat bola yang dihantar dari pihak lawan. Untuk kemahiran menyerang pula, pemain boleh menggunakan kepala ataupun kaki untuk mematikan bola ke gelanggang pihak lawan. Akhir sekali ialah kategori dan peringkat yang dipertandingkan dalam permainan sepak takraw. Untuk kategori yang dipertandingkan dalam permainan sepak takraw ada 3 kategori, iaitu kategori lelaki, perempuan dan campuran. Dan untuk acara dalam permainan sepak takraw ini ada banyak, seperti acara regu, berpasukan, duo dan kuadran. Untuk acara regu dimainkan dengan 3 orang pemain, manakala berpasukan diwakili oleh 3 regu. Bagi kuadran dimainkan dengan 4 orang pemain, dan akhir sekali ialah duo dimainkan dengan 2 orang pemain untuk setiap kategori. Bagi peringkat pertandingan untuk sukan sepak takraw ini, sepak takraw telah dimainkan daripada peringkat sekolah hinggalah ke peringkat antarabangsa. Di Malaysia, di peringkat tertinggi yang dipertandingkan ialah LSN, Liga Sepak Takraw Nasional, dan STL, Sepak Takraw League, yang dipertandingkan di Malaysia. Untuk peringkat antarabangsa pula, peringkat tertinggi yang telah dimainkan ialah di Sukan Asia, dan Malaysia telah mendapat peringkat emas di Sukan Asia Palembang baru-baru ini dan telah mengalahkan antara musuh tradisi, iaitu Indonesia. Itulah sebuah sedikit penerangan daripada saya tentang sejarah dan perkembangan sepak takraw, undang-undang dan peraturan sepak takraw, kemahiran dalam permainan sepak takraw, dan juga kategori dan peringkat yang dipertandingkan dalam permainan sepak takraw ini. Saya harap permainan sepak takraw ini akan terus berkembang ke serata dunia dan generasi kita muda akan terus bermain dan tidak melupakan permainan tradisi kita ini. Sekian, terima kasih.